Kalimah tayyibah, kalimah iman. Hadis ke 67. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ya Mu'az, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah? Qala: qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala: fa inna haqqallahi 'alal 'ibad ay ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul 'ibadi 'ala Allahi 'azza wa jal alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Rawahu Muslim, bab ad-dalil ala an man mata. Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Mu'az, tahukah kamu apakah hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hak hamba terhadap Allah ialah dia menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Sementara hak Allah terhadap hamba ialah bahawa dia tidak mengazab sesiapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, tuan-tuan beliau, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk kalimah tayyibah, iaitu kalimah iman, kalimah la ilaha illallah. Hadis ini riwayat daripada Mu'az bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara orang-orang Madinah yang awal memeluk Islam. Dia orang Madinah, orang Yathrib. Mu'az bin Jabal ni disebutkan bahawa dia memeluk Islam ketika mana berlakunya bai'ah, perjanjian Aqabah yang kedua, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Mus'ab bin Umair untuk menjadi mubalik, pendakwah di Madinah sebelum Nabi berhijrah. Maka bila berlakunya perjanjian Aqabah yang kedua, pada ketika itu di antara yang pergi untuk berbai'ah, bersumpah setia ialah Mu'az bin Jabal. Ketika itu umur dia dalam riwayat disebutkan sekitar 18 tahun. Mu'az bin Jabal ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawa dia merupakan orang yang paling tahu tentang perkara halal dan juga perkara haram. Jadi Nabi kata, siapa nak tahu antara benda halal dan benda haram, tanya Mu'az bin Jabal. Dia sifat dia, Mu'az ni orang dia cerdik. Dia cerdik, pandai, orang dia handsome, dan orangnya jenis tak banyak cakap, pendiam, tapi bila dia cakap dia berisi. Dan dari sudut Quran pula, kalau Mu'az bin Jabal ni disebut dalam hadis, Anas bin Malik disebut. Anas ni orang Madinah. Dia kata Quran itu dikumpul pada zaman Nabi, Jumi'al Quran fi ahdin Nabi min empat orang pada zaman Nabi. Disebutkan orang Ansar. Orang Ansar tu maka disebutkan di antaranya ialah Mu'az bin Jabal. Abdullah bin Mas'ud pula sebut, siapa nak baca Quran ambil daripada 4 orang sahabat, maka disebut nama Mu'az juga. Jadi orang yang hebat lah dari sudut ilmu Al-Quran. Dia meninggal dunia pada zaman Umar Al-Khattab ketika berlakunya ta'un di Amwas. Dalam hadis ini Mu'az dia menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata kepada Mu'az, ya Mu'az, wahai Mu'az, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Wahai Mu'az, kamu tahu tak apakah dia hak Allah kepada hamba-Nya? Wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah, dan juga hak hamba itu ke atas Allah. Mu'az dia kata, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna haqqallahi 'alal 'ibad ay ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Yang dikatakan hak Allah ke atas hamba ialah hak Allah ke atas hamba, bahawa perlunya hamba itu
beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tidak mensyirikkan Allah itu dengan sesuatu pun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, wa haqqul ibad, dan hak hamba ke atas Allah ialah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'ah. Tidak mengazab sesiapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ni hak seorang hamba kepada Allah dan hak Allah ke atas hamba. Jadi kita dah baca banyak hadis tentang kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah, dan dalam hadis ini disebut apa hak yang perlu kita tunaikan kepada Allah dan apa hak yang perlu Allah tunaikan kepada kita. Yang isi pentingnya ialah tidak kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan dia kita fahami hadis ini, kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Wala illa allazina amanu wa sallu.